manaqib seorang-seorang pula ada juga. Manaqib Umar, manaqib Ali, manaqib Uthman. Ini kitab manaqib. Umpamanya Imam Nasai ada tulis manaqib Sayyidina Ali saja, manaqib Ali. Gitulah. Secara ringkasnya. Lepas tu kalau nak lebih lagi cuba cari, tengok kitab ni lah. Tidak nak sebut semua, semua secara sepintas selalu. Jadi Bukhari yang kita nak belajar ni termasuk dalam bahagian yang pertama, Jami' itu. Yang kedua, ini bahagian kitab hadis yang kedua, iaitu orang panggil sunan. Sunan ni banyaklah sunan. Macam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, orang panggil sunan. Banyak lagi lah. Sunan Nasai, itu sunan, termasuk dalam sunan. Apa makna sunan? Kitab sunan ni, yang ni dia lebih mengutamakan, lebih menitik beratkan tentang hukum hakam. Tetapi ia tidak hanya mengumpulkan hukum hakam saja, makna gol lain tak ada langsung. Dah, ada juga. Kalau kitabul ahkam, hukum-hukum, hadis-hadis hukum tu memang dia hukum saja. Hak ni tidak. Dia bercampur juga dengan yang lain-lain. Walau bagaimanapun dia lebih menekankan kepada hukum hakam. Dan tertib susunan dia tu pun mengikut tertib hampir-hampir kitab fiqh. Itu yang dimaksudkan dengan sunan. Termasuk dalam sunan ini yang kita sebut tadilah. Tapi ada juga setengah-setengah kitab yang dia juga sunan dan dia juga adalah jami'. Misalnya seperti Tirmizi. Dari satu sudut, dari segi tertib dia tu, dari segi fiqh dia lah, hukum hakam dia serupa dengan fiqh. Tapi dari segi ia mengandungi ke-8 bahagian perbincangan tadi, dari sudut tu orang panggil jami'. Dengan sebab itu Tirmizi ni orang panggil jami' Tirmizi pun orang panggil, sunan Tirmizi pun orang panggil. Tetapi bukan semua. Setengah-setengah tu tak ada, sunan saja ya, dia sunan saja, tidak jami'. Banyaklah. Hal ni lah boleh dikatakan yang mungkin terbanyak lah di antara bentuk-bentuk kitab hadis itu. Seperti Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah disebut sini, Sunan Daraqutni, Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi itu 10 jilid, 10 jilid. Sunan Ibnu Hibban, Sunan Abi Muslim Al-Kashi, Sunan Abi Qurrah, Sunan Abi Ali Ibnu Sakan, Sunan Sa'id bin Mansur, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu termasuk dalam bahagian ni. Kemudian sunan ini pula dia berbeza-beza pula dari segi latar belakang pengarang dia tu. Sungguh-sungguh tu pengarang dia tu memang tidak terikat dengan mazhab mana-mana lah. Ada juga satu cara. Apabila kita baca kitab-kitab dia ni, dia ada satu cara dia lah. Orang yang tahu, dia akan berasa cara susunan dia. Dia ambil hadis-hadis tu, nampak tidak terikat dengan, tidak lebih menyokong mana-mana mazhab, tidaklah. Ada juga. Tetapi ada juga yang mana latar belakang pengarang dia ni, dia bermazhab, mengikut mazhab-mazhab tertentu. Maka kita hadis-hadis dia tu lebih banyak kepada yang menyokong mazhab lah. Itu kena ingat. Misalnya Umdatul Ahkam lebih berat, lebih condong kepada hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab Ahmad. Tapi Bulughul Maram lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Hadis-hadis dia tu. Bahkan banyak hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab lain tidak disebut, padahal hadis tu ada. Ini yang kemudian lah. Tetapi hak asal, kalau hak asal kitab-kitab sunan yang besar, dia memang tak ada kata berat kau ni tak ada. Memang umum betul. Mana semua mazhab boleh ambil. Mazhab yang masyhur dan mazhab yang tidak masyhur pun ada dalil dia dalam kitab tu. Inilah kitab sunan yang asal. Misalnya Sunan Tirmizi, Sunan Nasai. Ini umum. Dia tidak terikat, tidak mana condong kepada mana-mana mazhab. Seterusnya bahagian yang ketiga ni ringkas-ringkas, iaitu masanid.
ataupun orang panggil musnad. Musnad. Musnad ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat, tertib sahabat. Tertib sahabat tu beza pula. Ada yang berdasarkan tertib sahabat ni hak mana lebih dulu memeluk agama Islam, dia akan utamakan sahabat tu. Sebanyak mana hadis dia duduk di setepak. Lepas hadis dia ni, hadis orang ni pula hak lebih dulu Islam. Ada juga dibuat berdasarkan itu. Ada juga berdasarkan keutamaan kumpulan. Misalnya sahabat 4 kau dulu, lepas tu sahabat 10, lepas tu ahli Badar, lepas tu ahli Uhud. Itu yang diutamakan dulu. Ini berdasarkan ke mana-mana pun berdasarkan sahabat lah. Berdasarkan sahabat. Ada juga yang buat musnad ini berdasarkan tertib nama sahabat itu. Nama sahabat. Mana kalau sahabat nama Ahmad lebih dululah. Tapi kalau nama nama lain, nama kita kata apa, kita kata Muawiyah ke, kemudian nama Muawiyah, nama Ali ke, sahabat hak nama Uthman ke, duduk kemudianlah, duduk pada ain lah, huruf ain. Jadi huruf alif ni sahabat hak apa ni, nama alif lah, walaupun dia tu kurang utama. Tak kira. Yang pentingnya dia nak kumpulkan hadis-hadis seseorang sahabat tu di satu tempat. Jadi kalau kita buka kitab musnad ni senang. Kita nak tengok hadis Sayyidina Abu Bakar banyak mana ada, buka setempat tu lah. Tetapi dia tidak teratur lah, macam-macam lah. Mungkin berkait dengan Badi'il Khalq, mungkin berkait dengan manaqib, mungkin berkait dengan hukum. Jadi berselerok lah dari segi isi dia tu tak serupa. Cuma hadis Sayyidina Abu Bakar terkumpul di satu tempat, hadis Sayyidina Umar terkumpul di satu tempat, hadis Abu Hurairah terkumpul di satu tempat. Itu maknanya musnad. Misalnya macam musnad Ahmad, musnad Abd bin Humaid, dan banyak lagi lah musnad ni. Musnad Abu Nuaim, banyak lagi. Musnad Darimi, Musnad Tayalisi, Musnad Musaddad, Musnad Humaidi, Musnad Ishaq bin Rahway. Banyaklah nak sebut, banyak. Boleh kita cari. Ni demo ni apabila sebut musnad saja, orang belajar dia tahu sebut musnad, jenis ni kitabnya. Sebut sunad, jenis ni dia tahu selalu. Seterusnya bahagian yang keempat iaitu ma'ajim. Kalau mufrad dia mu'jam, orang panggil mu'jam. Mu'jam ni kitab hadis yang dikumpulkan berdasarkan guru kepada penulis kitab tu. Misalnya mu'jam Tabarani, mu'jam Saghir, mu'jam Awsat, mu'jam Kabir. Ni dia susun berdasarkan guru dia. Jadi tu guru dia hak nama gapo kita kata, hak nama Bashir misalnya, kita tu duduk pada bah. Dia tak ambil kira isi hadis tu macam mana, tak ambil kira. Yang dia kira ialah nama tu guru dia. Itu satu. Dari segi nama, maknanya mengikut abjad nama lah. Yang kedua, boleh jadi dia mengikut guru yang lebih tua. Hak mana lebih tua, hak paling dulu dia terima hadis ni, hak tu lah yang diutamakan, walaupun sikit hadis dia. Lepas tu kemudian lagi. Jadi faedahnya kita boleh tahu, kita boleh tahu apa ni, hadis orang sekian, nama sekian ni berapa banyak ada. Kita boleh cari dalam mu'jam lah, kitab ma'ajim. Hadis seorang perawi yang bernama Bashir ini, yang dikatakan misalnya tu guru kepada Tabarani, berapa banyak hadis dia ada. Kita boleh tengok situ, tahu hak tu guru dia hak nama Ahmad, berapa orang tu guru dia hak nama Ahmad. Ahmad bin sekian-sekian, berapa hadis dia. Senang kita nak cari bila kita tengok mu'jam tu. Mu'jam itu dari segi, dalam istilah baru ni, dia makna kamus. Dia makna kamus. Kita seperti senang kita nak tengok, nak tahu bahasa, makna gapo, kita tengok kamus. Begitu juga kita nak tahu hadis, seorang tu guru yang nama sekian-sekian duduk mana, kita senang kita tengok mu'jam. Macam kamus jadi.